Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi yassir wa la tu'assir, amma ba'd. Buat sahabat-sahabat walau di mana berada sekalipun, moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan merahmati kita, meletakkan kita di dalam kasih sayangnya, dan moga-moga semua urusan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, insya-Allah. Untuk siri tazkirah ataupun sedikit pengisian pada pagi ini, saya ingin berkongsi sesuatu ilmu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, yaitu kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih waliyatadzakkar ulul albab. Kitabun anzalna, inilah Alkitab, itu Al-Quran. Anzalnahu, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala akannya, ilaika, kepada engkau, itu Muhammad. Dan Quran juga untuk umat yang dibaca. Mubarakun, Quran itu satu kitab yang penuh dengan berkah. Liyadabbaru, untuk diambil pengajaran daripadanya. Tadabbur, dikaji, direnung maknanya, mengambil pengajaran. Waliyatadzakkar ulul albab, dan merupakan kitab yang menjadi peringatan bagi orang-orang yang berakal. Jadi pagi ini saya ingin berkongsi dengan satu fakta yang sama-sama insya-Allah akan menjadi renungan kepada kita. Dalam banyak rujukan-rujukan ayat yang kita boleh bacakan, kita boleh rujuk bagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat Allah menyebut tentang kekuasaannya, bukti ataupun dalil atau evidence bahawa Allah Ta'ala itu Tuhan yang Maha Al-Aziz, Maha Perkasa, Maha Agung, Maha Kaya, Maha Hebat. Allah yang menciptakan langit, sebagaimana dalam ayat wa min ayatihi an taqumas sama'u wal ardh. Dan di antara tanda-tanda ayat ataupun bukti keagungan Allah, bukti wujudnya Allah, bukti kuasanya Allah, Allah Ta'ala kata antaqumas sama' wal ardh. Allah dirikan langit dan Allah Ta'ala jadikan juga bumi. Ayat surah Ar-Rum ayat 25. Begitu juga dalam ayat surah Ar-Rum ayat 22, amin ayati khalqus sama' wal ardh. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah ciptakan langit dan Allah ciptakan bumi. Wa min ayati manamukum bil lail, dan Allah Ta'ala menyebut juga di antara tanda-tanda kuasa Allah manamukum bil lail, pada malamnya kita tidur. Kenapa berlakunya malam, kenapa berlakunya siang, itu merupakan suatu tanda bagi orang beriman untuk berfikir. Jadi satu fakta yang sama-sama kita nak kongsi tentang hakikat bumi, itu satu objek yang kita boleh renungkan. Subhanallah, bila kita kaji, kita fikirkan betapa kerdilnya kita. Sebelum itu sama-sama kita share, di atas muka bumi ini siapakah manusia yang paling laju, yang boleh bergerak, berlari yang paling pantas lah, iaitu seorang pelari pecut daripada Jamaica, seingat saya, iaitu Usain Bolt, yang berjaya merekodkan kelajuan pecutan dia untuk 100 meter dalam masa 9.58 saat. Ini rekod dunia yang masih belum dipecah, 9.58 saat untuk larian sejauh 100 meter. Robin Pitt pun dia boleh memecut pada kelajuan 10.68 saat untuk 100 meter. Pada satu ketika lah, pada tahun 1986 hingga digelar sebagai Raja Pecut Asia. Tapi Usain Bolt dia boleh buat bawah daripada 10, itu 9.58 saat untuk 100 meter. Ini bermaksud Usain Bolt dia boleh bergerak dalam satu saat, berlari dalam satu saat sejauh 10.4 meter. 10.4 meter tu lebih kurang lah kalau kenderaan
Nazar Citra tu, kita boleh kata lebih kurang 2,5 ataupun 3 lah. 3 kali kereta tu lebih kurang 10 meter. Maknanya dalam satu saat, itulah sejarak dalam satu saat Usain Bolt boleh bergerak. Manusia yang paling pantas pada ketika ini. Kemudian kita kaji lagi. Kalau kita buat kereta dengan pecutan kita tekan minyak, meter kereta menunjukkan 120 km/h. Maksud dia 120 tu bermaksud kereta bergerak dalam 1 jam sejarak 120 km. Kalau kita ukur dalam bentuk saat, bermaksud 1 saat kereta kita boleh bergerak sejauh 33 meter. Kalau Usain Bolt tadi manusia yang paling pantas dalam 1 saat, dia boleh pergi kepada 10 meter. Tapi kereta yang memecut dengan 120 km per jam tadi, dia boleh pergi dalam 1 saat sejarak 33 meter. Kemudian kita ambil kereta yang paling laju. Apakah kereta yang paling laju? Satu kereta Bugatti Chiron. Dia boleh bergerak sejauh 400, dia boleh bergerak dengan kelajuan 491 km per jam. Maknanya dalam 1 jam dia boleh bergerak sejauh 491 km. Bermaksud kereta yang paling laju di dunia ni, dia boleh bergerak dalam 1 saat sejarak 136 meter. 1 saat, dia dah pergi 136 meter. Laju tu. Kemudian kita bandingkan pula dengan kereta api yang paling laju. Setakat ni apa yang saya dapat carian di Google, satu kenderaan kereta api yang paling laju iaitu Maglev daripada buatan Jepun. Dia boleh buat pecutan sehingga 600 km per jam. Maknanya dalam 1 jam dia boleh pergi ke sejarak 600 km. Jadi untuk 1 saat, dalam tempoh sesaat, berapa jarak dia telah lalui. Kereta api yang paling laju, dia boleh bergerak dalam 1 saat sejarak 166 meter. Manusia yang paling laju, 1 saat 10.4 meter. 10 meter lah kita kata. Tapi kereta api yang paling laju, 1 saat dia boleh pergi ke 166 meter. 10 kali ganda. Kemudian kalau kita ukur pula, banding pula dengan kapal terbang. Kapal terbang ni secara biasanya dia boleh pergi pecutan dia 800 km per hour. Maknanya dalam 1 jam dia boleh pergi ke sejauh 800 km. Kalau kita ukur dalam bentuk saat, berapa meter dia boleh pergi dalam tempoh 1 saat. 1 saat dengan kelajuan 800 km per hour tadi, dia boleh pergi ke sejarak 222 meter. 1 saat. Bayangkan tuan-tuan, bayangkan sahabat sekalian, 1 saat dia dah pergi 22 meter. Kemudian barulah kita ukur dengan objek bumi pula. Bumi ni dia nak berputar pada paksi dia. Bumi dengan seberat, dia ada 2 pandangan lah. Pandangan pertama mengatakan bumi ni seberat 6580 798 520 000 000 000 000 000 kg. Pandangan kedua yang saya kaji, bumi itu seberat 5972 kilogram. Seberat itu bumi. Dengan seberat itu dia berada, kita kata satu objek yang besar yang seberat seperti tadi yang saya sebut tadi, terapung di angkasa raya, dan dia perlu dipusingkan dalam satu tempoh 24 jam supaya dia boleh, kita kata matahari kita akan nampak belah timur pada pukul 7.30 pagi dan dia akan tenggelam pada sebelah barat pada 7.30 petang. Maksud dia bumi itu bulat dan perlu dipusingkan. Dalam satu pusingan tu dia mesti berpusing dengan satu kelajuan. Nak pusing tu berapa? Kalau bumi itu dia nak lengkapkan satu pusingan dalam tempoh 24 jam, dia mesti dipusingkan dengan kelajuan 1600 km 1 jam. Dia punya jarak pusingan dia. Satu pusing tu gerak tu berapa? 1 saat dia dah pusing ke berapa? 1600. Satu jam. Bermaksud untuk tempoh 1 jam bumi itu dipusingkan, dia bergerak pusing tu 444 meter 1 jam. Maknanya setengah kilometer 1 saat. Dan dalam masa yang sama, bumi ini juga dia perlu bergerak pula pada orbit dia untuk berpusing mengelilingi matahari. Dia ada laluan dia.
kita panggil mengorbit. Dia mengorbit matahari, dia pusing matahari. Sebab jarak antara matahari dengan bumi 150 juta kilometer. Dia pusing untuk dia mengekalkan jarak dia tadi. Dia pusing sehingga satu pusingan lengkap mengorbit matahari dikira sebagai 1 tahun. Satu pusingan lengkap 1 tahun. Jadi berapa pula sebenarnya kalau kita kaji, berapa pula kelajuan pecutan yang dia perlu, dia nak pecut tu berapa tak supaya dia boleh dapat tadi. Dia perlu memecut, kita kata apa, kelajuan dia tadi berapa? 107,000 km per jam. Dalam 1 jam bumi itu tadi telah bergerak. Bumi yang sebesar tadi, seluas tadi dengan seberat tadi, dia bergerak begitu laju sehingga akhirnya dapat 1 pusingan lengkap. Berapa pula kalau kita kira para hadirin sekalian, para sahabat sekalian, bumi ini bergerak dengan dalam 1 saat sejauh 29.7 km. Ataupun kita kata dalam 1 saat bumi telah bergerak sejarak 30 km. Subhanallah. 1 saat dengan seberat tadi. Di atas bumi ini adanya berapa bilion manusia, ada binatang, ada pokok, ada kayu, ada batu, ada air, ada lautan, ada segala seberat itu tadi digerakkan oleh satu kuasa. Tuan-tuan bayangkan, bumi yang tidak ada pemandu, tidak ada enjin, tetapi dia bergerak dengan sebegitu laju. 1 saat dia boleh pergi ke 30 km. Bayangkan jarak 30 meter bukan daripada, kita kata boleh kata daripada Fedalasah pergi ke Cemor. 1 saat bergerak selaju itu. Itulah hakikat bumi yang sedang kita huni sekarang. Tetapi Allah SWT menyebut dalam surah, dalam ayatul kursi, wala ya'uduhu hifzuhuma, tidak sukar bagi Allah SWT untuk memelihara langit dan bumi. Allah akan pelihara manusia walaupun dengan bergerak sebegitu laju. Manusia yang menghuni di atas muka bumi itu, mereka merasa seperti macam benda tidak bergerak. Mereka merasa aman dan sebagainya. Tapi pada hakikatnya kita sedang bergerak di atas satu, kita kata, objek kapal angkasa suraya yang begitu laju. Dan satu lagi kiraan, bumi bersama matahari, matahari bersama dengan objek-objek keliling dia, planet, membentuk satu sistem suria dan perlu bergerak dalam, kita kata, dalam sistem galaksi Bima Sakti. Bima Sakti juga ada dia punya center dia ataupun pusat dia, dan mereka, setiap bintang-bintang tidak akan bergerak mengelilingi Bima Sakti dalam orbit dia pula bersama gugusan tadilah sistem suria, dan juga planet-planet keliling dia bergerak dengan kelajuan subhanallah. Dia nak bergerak tu kelajuan dia berapa? Lebih kurang 780,000 km 1 jam. Bermaksud bumi ini tadi dan sistem suria tadi bersama dengan planet-planet yang mengelilingi matahari perlu bergerak selaju 217 km dalam 1 saat, bergerak sejauh 217 km. Bayangkan, lebih kurang daripada Fedalasah pergi ke Kuala Lumpur dalam 1 saat. Cup dah sampai. Itulah hakikat kelajuan matahari bersama dengan sistem planet ini bergerak untuk mengorbit sistem galaksi Bima Sakti. Sebagai kesimpulannya para hadirin sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan menganugerah akal kepada kita untuk kita mengkaji Al-Quran dan untuk kita mengkaji ilmu-ilmu alat yang lain, sama ada ilmu fizik, ilmu sains, ilmu kimia, dan semua ilmu-ilmu ini kita jadikanlah ia sebagai satu, kita kata, satu ilmu yang bila kita kaji, kita akan mendapati bahawa benarlah ayat-ayat Quran, benarlah mukjizat Quran merupakan satu mukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji Al-Quran ini, kita akan merasaikan hati kita kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga dengan segala nikmat ini akan beri kebaikan kepada saya. Aku qauli hadza, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.